Okey, selamat pagi kelas. So, untuk hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu subtopik 5.3. Okey. Hari tu sebelum cuti kita masuk subtopik 5.2. So, hari ini kita masuk 5.3 dah. Okey. Tajuk subtopik ini adalah alkohol. Tajuk subtopik ini adalah alkohol. So, seperti mana kamu tahu, okey, alkohol ni mungkin banyak kamu tahulah. Okey, antara contoh paling mudah saya boleh tunjuk dekat kamu yang mungkin kamu kenal adalah air tuak yang biasa kamu minum. Okey. Tapi saya harap kamu tak minum lah, sebab sepatutnya kamu tak boleh minum. Kamu masih lagi di bawah umur. Okey. So air tuak tu adalah salah satu contoh alkohol. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. First sekali kita tengok apakah itu alkohol. So alkohol merupakan sebatang karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Okey, so ini bermaksud alkohol ini bukannya hidrokarbon. Alkohol bukan hidrokarbon. Okey, alkohol ini bukan hidrokarbon sebab kalau kamu ingat lagi definisi hidrokarbon, mesti mempunyai hidrogen dan karbon sahaja. Tapi untuk alkohol dia ada oksigen dalam dia. Okey, dia ada unsur karbon, dia ada unsur hidrogen dan dia ada unsur oksigen. Jadi alkohol ini bukan hidrokarbon lah. Okey, tapi dia adalah sebatian karbon. Okey, tapi dia adalah sebatian karbon. Kenapa sebatian karbon? Sebab dia ada karbon. Okey, sorry. Alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian. Okey, so cara menghasilkan alkohol adalah penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji. Yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. So kalau kita tengok dari segi air tuak kamu tu, seingat saya, in case lah kamu tak tahu apa itu penapaian, penapaian tu macam satu proses di mana kamu biarkan, kamu campurkan yeast dengan bahan yang mempunyai glukosa atau kanji. Lepas kamu campurkan, kamu biarkan dia seketika. Itu. Yang proses kita biarkan seketika itulah kita panggil sebagai proses penapaian. Okey. Kalau tak silap saya, kalau kamu berair tuak, kamu pakai beras pulut kan, kalau tak silap saya. Kamu pakai beras pulut, tu kamu masukkan ciping. Ciping kot. Ciping ke ciping, saya pun tak sure. Ciping ini sebenarnya adalah yeast lah. Ciping itu sebenarnya adalah yeast. So bila kamu masukkan ciping dengan air dengan beras pulut, so air tuak itu akan terhasil. Beras pulut itu ada kanji. Ada kan kanji. So kita tengok sini proses penyediaan alkohol. So seperti yang kita cakap tadi, proses alkohol nak menghasilkan alkohol, kita akan melalui proses penapaian. Di mana enzim zimis yang ada dalam yeast ini akan menukarkan glukosa kepada etanol. Dan karbon dioksida. So kamu kena tahulah. Proses penapaian akan menghasilkan etanol. Etanol ini adalah alkohol. Dan juga karbon dioksida. Kalau kamu ingat lagi yang kita belajar dalam hidrokarbon, penamaan ni ada metana, etana, apa semua tu. So untuk alkohol pun sama. Cuma bezanya alkohol penamaan dia, kalau alkana tadi kita tambah ana kat belakang. Contohnya metana lah. Itu kalau ada satu karbon. Kalau ada dua karbon, etana. Kita hanya pakai, kita tambah ana kat belakang. Kalau alkena, dia akan jadi metena. Kita tambah ena. Tapi kalau etanol, kalau alkohol, kita akan panggil dia metanol. Kita tambah anol kat belakang. A-N-O-L, anol. So kalau etanol ni maksudnya dia ada dua karbon lah. Dia ada dua karbon. Kalau dia punya susunan, kalau kamu nak tahu juga dia punya susunan, saya padam sekejap. Macam mana struktur dia. Struktur etanol, kita dah tahu etanol ni. Etanol ni mana? Etanol ni, maksudnya ada dua karbon. So apa yang berlaku kat sini? So ada dua karbon lah, dua karbon. Kemudian satu karbon ni mesti ada 4 kaki, saya bagi tahu hari tu. Di mana semua kaki ini ada hidrogen.
Okay, cuma yang satu ni dia special sikit, dia ada OH. Dia ada oksigen. Ini yang maksud tadi yang first tadi. Okay, sebatan karbon, alkohol adalah sebatan karbon yang mempunyai karbon, hidrogen dan O. O ini adalah oksigen lah. Okay, so ini adalah rupa struktur bagi etanol. Okay, ini adalah persamaan perkataan dia. So, glukosa, kamu buat anak panah. Kita tengok anak panah ni ada satu arah saja. Maksudnya kat sini, etanol ni tak boleh patah balik. Okay, etanol ni tak boleh patah balik. Jadi, glukosa. So, kalau kamu dah menghasilkan alkohol, kamu akan dapat alkohol lah. Kamu tak boleh patah balik. Kita tengok yang dalam subtopik sebelum ni, kita boleh tengok anak panah dia double headed arrow. Macam ni, anak panah dia. Okay, kalau macam ni, maksudnya persamaan itu, tindak balas kimia itu boleh patah balik. Kalau yang macam ini, satu arah saja, jadi kita kata tindak balas ini tidak boleh patah balik lah. So, glukosa akan zimis dalam yeast ni akan mengubah glukosa menjadi etanol dan juga karbon dioksida. So, kamu kena hafal lah. Persamaan perkataan ini kamu kena hafal. Glukosa, anak panah. Mesti buat anak panah dulu, kemudian atas anak panah tu tulis zimis. Zimis. Ini pun tak apa. Ini saja pun tak apa. Tak tulis enzim dalam yeast pun okey, tak ada masalah. Selepas itu ada etanol tambah karbon dioksida. So, ini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Kalau kita belajar awal-awal hari tu, so glukosa ini akan berkurang. Etanol dan karbon dioksida ini, etanol dan karbon dioksida ini jumlah dia akan bertambah. Okey, so kita tengok aktiviti 5.5. Menyediakan etanol melalui proses penapaian. So dah kali ketiga dah dia kata nak sediakan alkohol. Etanol ini adalah salah satu contoh alkohol. Mesti melalui proses penapaian. So bahan yang kita pakai sini adalah isolin, yeast, gula, bahan berkanji seperti roti dan beras, buah-buahan seperti pisang dan apel, serpihan porselin dan juga air kapur. Kemudian bika, radasnya adalah bika, rot kaca, kelalang, kon, sinar penyukat, salur penghantar dengan penyumbat. Salur penghantar dengan penyumbat ni yang ni lah. Kalau kamu tengok gambar ni. Ini adalah salur penghantar. Tabung uji, kelalang penyulingan, kondenser Liebig. Jadi kita tengok apa benda itu kondenser Liebig. Termometer, penyuluh Bunsen, tungku kaki 3 dan juga kasar dawai. Eksperimen ini, kalau saya memang teringin nak buat lah eksperimen ini, tapi disebabkan faktor pandemik ini, so agak sukar lah. Mungkin kamu boleh cuba kat rumah sebab bahan-bahan dia kebanyakannya ada di rumah. Roti dengan beras kan tak ada kat rumah. Kamu pisang ataupun apple. At least ada roti dan beras. Kamu boleh buat benda ini dekat rumah lah kalau kamu nak cuba. Tak payah letak ukuran yang spesifik pun tak apa. Contoh kat sini dia kata 100 gram kan, kamu letak je lah berapa banyak kamu nak. Kamu boleh try buat lah. So kita tengok kat sini susunan radas A. So letak kat sini larutan gula campur yeast. Dia letak gula dengan yeast. Gula ini ada glukosa. Yeast ni yang ada enzim zimis tu lah. Kemudian dia letak ada saluran penghantar. Kemudian dia letak tabung uji, dia letak air kapur. Tabung uji dia simpan letak situ air kapur. Kat sini dibagi jumlah 100 gram gula dengan 50 cm padu air. Kacau campuran itu dengan rot kaca sehingga menjadi larutan gula. So larutkan gula lah dalam air. Kemudian kamu tambahkan 10 gram yeast ke dalam larutan gula ini dan tuang campuran ke dalam kon. Kemudian baru kamu sediakan susunan radas. Kamu dah campur, dah jadi air gula, masukkan yeast, baru kamu tutup. Apa yang berlaku kat sini? Enzim zimis dalam yeast tadi akan menukarkan gula ini akan menjadi etanol. So, dan juga karbon dioksida. Ingat, gas karbon dioksida. CO2. Karbon dioksida, CO2. So, gas karbon dioksida itu akan naik masuk dalam ni. Dan akan keluar dekat sini. Di mana air kapur ini akan jadi keruh. Air kapur ini akan jadi keruh apabila adanya karbon dioksida. So, kiranya kalau air kapur kamu ni menjadi keruh, maksudnya eksperimen kamu menjadilah. Maksudnya eksperimen kamu menjadi. Radas B pun sama. Susunan radas B pun sebenarnya sama saja. Cuma dia tukarkan tadi gula dan
gula saja kan. So kali ni tukar roti, yeast dan juga air suling. Okay. So campurkan, kacau. So kamu tak perlulah kacau sampai roti dengan roti tu menjadi roti mana boleh larut dalam air suling kan. So kamu kacau. Okay. Kemudian kamu tambahkan yeast, kemudian tutup. So pun sama. Kita akan tengok. Okay. Okay, kemudian yang ketiga digunakan pisang pula. Okay, digunakan pisang. Okay. Pun masih lagi proses yang sama. Okay. Campur pisang dengan air suling, kacau. Okay. Kemudian kamu letak yeast. Okay, kacau bagi pisang tu macam hancur sikit lah. Okay. Kamu letak yeast. Okay. So semua yeast, pisang ini pun sama mempunyai glukosa. Tadi yang roti ini mempunyai kanji lah. Okay, roti ini mempunyai kanji. Manakala pisang ini mempunyai glukosa. Okay, di mana glukosa dengan kanji inilah yang akan enzim Zymes daripada yeast itu akan menguraikan kanji dengan glukosa ini untuk menjadi etanol. Okay, untuk ketiga-tiga eksperimen ini, okay, kamu dapat result yang sama lah. Okay, kamu dapat result yang sama iaitu etanol dan juga gas karbon dioksida. Jadi ini bermakna semua air kapur untuk ketiga-tiga radas ini akan menjadi keruh. Okay, membuktikan bahawa gas karbon dioksida terhasil. Okay. Bila gas karbon dioksida itu terhasil, maksudnya etanol telah terjadilah. Akhirnya sudah menjadi alkohol lah. Okay, kemudian kat sini simpan susunan radas A, B dan C dalam masa selama seminggu. Perhatikan dan catat perubahan. Okay. Dalam kelalangkun dan air kapur. Selepas seminggu, turaskan campuran ke dalam kelalangkun dan tuang hasil turasan dalam kelalang penyulingan. Okay. So, dah dapat semua. Okay, kita turas. Turas tu apa benda? So, dia ada corong turas. Okay, corong turas yang rupa macam ni. Okay, lepas tu kita ambil kertas turas, kita letak atas dia, dalam dia. Okay, bawah ni kamu letaklah kelalangkun ke apa ke. Okay, so apa yang berlaku bila kamu letak hasil campuran tadi ni. Okay, so semua air-air tu tadi akan menitik ke bawah ini. Okay, yang tinggal sini hanya sisa-sisa. Contoh kalau roti, so akan tinggal roti lah atas ni. Okay, akan tinggal roti. Roti ni tidak akan masuk dalam hasil turasan. Okay, di mana hasil turasan ini kita akan buat satu lagi proses, kita nama sebagai proses penyulingan. Okay, namakan sebagai proses penyulingan. Okay, kemudian kata kumpulkan hasil sulingan pada suhu 78 darjah Celsius. Okay, perhatikan dan catat warna dan bau hasil sulingan yang terkumpul dalam jadual. So, ini adalah gambar rajah untuk penyulingan. Okay, ini adalah gambar untuk penyulingan. Okay, so, kita tengok dekat sini. Okay, dia ada, ini kita panggil kelalang bulat lah. Okay, kelalang bulat. Okay, ini kita panggil kelalang bulat. Okay, dalam kelalang bulat ini kita tak serpihan porselin. Okay, tujuan serpihan porselin ini kamu kena tahu juga. Okay, tujuan serpihan porselin ini adalah macam kita kata, kita tahu takat didik adalah agak tinggi. Jadi serpihan porselin ini dia melambatkan. Okay, dia melambatkan proses pendidihan tu. Cantik ke ayat dia kurang. Okey lah. Okay, melambatkan proses pendidikan. Kalau in case dia punya ayat ni berubah, saya bagi tahulah. Okay, so itu fungsi porselin. Porselin ni serpihan marmar. Porselin ni adalah daripada marmar, batu marmar tu. Okay, adalah serpihan marmar. Okay, so ini adalah kondenser Liebig. Okay, kat sini kamu tengok ini adalah kondenser Liebig. Okay, kondenser Liebig ni apa fungsi dia adalah seperti nama kata kondenser. Okay, jadi dia menghasilkan proses kondensasi. Kondensasi. Okay, di mana proses kondensasi adalah gas bertukar menjadi cair. Okay, gas bertukar menjadi cair. Okay, sebab namanya kondenser Liebig. Liebig ni nama orang yang buat benda ni lah. Okay, kita boleh tengok. Ni kamu kena tahu lah. Air masuk mesti dekat bawah. Okay, air masuk mesti dekat bawah. Air keluar mesti dekat atas. Dia tak boleh air masuk dekat atas, air keluar dekat bawah. Tak boleh. Okay, kenapa kamu kena air masuk dekat bawah? Sebab tujuannya kamu nak penuhkan kondenser Liebig ni dengan air.
Kalau kamu masukkan air keluar, air masuk dulu dekat atas, so air itu akan keluar terus kat bawah. So tak boleh lah. So bila air masuk dekat bawah, so air itu akan penuh dulu, baru dia boleh keluar daripada atas ini. Okay. Bahagian masuk ini kamu kena tahulah air masuk kat mana, air keluar kat mana. Air masuk mesti dekat bawah, air keluar mesti dekat atas. Okay, so apa yang berlaku kat sini adalah bila kamu ini adalah hasil turasan tadi. Okay, bila kamu panaskan, bila kamu panaskan, so air ni akan panas lah. Okay, dia akan panas di mana, tujuan kenapa mesti 78 darjah Celsius ini, ini kerana alkohol, takat didih dia adalah rendah. Alkohol, takat didihnya adalah rendah. Contoh paling senang kita tengok ni lah, yang hand sanitizer. Hand sanitizer tu, kalau kamu basuh tangan pakai hand sanitizer, sekejap saja dia sudah kering. Pada suhu bilik dia sudah kering. Ini menunjukkan bahawa alkohol mempunyai takat didih yang rendah. Kamu ambil hand sanitizer tu, kamu sabuk kat tangan kamu. Kamu tahu kan hand sanitizer tu, at least 75% daripadanya adalah alkohol. So, bila kamu cuci tangan pakai hand sanitizer, sekelip mata saja tangan kamu sudah kering. Ini menunjukkan alkohol tadi sudah meruap menjadi gas. Maksudnya takat didihnya memang rendah lah pada suhu bilik. Alkohol sudah menjadi apa kita panggil gas. So pada 78 darjah Celsius ini, so etanol yang ada dalam hasil turasan ini maksudnya ada macam-macam. Dia mungkin ada juga sisa-sisa yeast, ataupun enzim zimis tu, dan juga campuran alkohol. Dia campuran lah. Hasil turasan ni adalah campuran enzim tadi dengan juga alkohol, etanol tu. Jadi alkohol, etanol itu mempunyai takat didih 78 darjah Celsius. Jadi apabila dipanaskan, hanya etanol saja yang bertukar daripada cair menjadi gas. Benda-benda lain macam enzim semua tu tak bertukar. Sebab takat didihnya adalah lebih tinggi. Saya harap kamu faham lah. Dalam ini, dia ada alkohol. Dan juga air lah. Air pun ada sebab ada yang gunakan air kan. Air dan juga mungkin ada enzim zimis tu. Nak bagi mudah kamu faham, alkohol ni takat didihnya adalah 78 darjah Celsius. Kita ambil lah. Kita assume air memang 100. Kita assume zimis pun 100 lah. Kita assume zimis dengan air ini takat didihnya adalah 100 darjah Celsius. Jadi kamu tahu kalau takat didih 100 darjah Celsius, jadi suhu perlu sampai 100 darjah Celsius baru air dengan zimis ini meruap menjadi gas. Tapi kita hanya main eksperimen kita sekitar suhu 78 darjah Celsius saja. Jadi 78 darjah Celsius ini adalah takat didih bagi alkohol. Jadi bila kita main suhu dekat 78 darjah Celsius saja, jadi hanya alkohol saja yang teruap. Hanya alkohol saja yang teruap daripada cecair tukar menjadi gas. Air dengan zimis ni masih lagi kekal dalam keadaan cecair dalam ni sebab tak sampai 100 darjah Celsius. Itu maksud dia lah. Bila alkohol itu sudah meruap, dia akan masuk dalam ni. Ada kondenser Liebig ni. Disebabkan ada air, jadi suhu dekat sini adalah lebih rendah lah. Suhu dekat kondenser Liebig ni adalah lebih rendah menyebabkan gas etanol tadi akan bertukar menjadi cecair. Berlaku proses kondensasi, gas etanol tadi akan tukar menjadi cair etanol. Dan menghasilkan hasil sulingan lah. Jadi hasil sulingan ini memang confirm adalah 100% etanol. 100% etanol ataupun 100% alkohol lah. Boleh sini. Faham ke? Agak complicated sedikit lah yang ni. Boleh ha? Kau seorang je ke yang ada depan skrin, yang lain tak ada? Boleh Alice. Kamu Alice yang Sumayyah hari tu ke? Oh, Tekun lama dah. So kita sambung.
So ini adalah dia punya jadual lah. Okay, ini adalah jadual. Okay, jujurnya pun saya pun tak pasti apa dia punya jawapan ni, sebab tu saya kata saya prefer lagi untuk kita buat eksperimen inilah. Kalau kamu nak buat kat rumah, kamu boleh try, kamu boleh tengok apa jadi pada pada ni lah. Hasil sulingan ni memang kamu tak boleh buat lah, tapi kamu boleh buat yang sekejap ya. Kamu boleh buat yang apa, radas A, B, C tu. Kamu boleh buat radas A, B dengan C itulah. So hasil sulingan itu, so warnanya jernih. Warnanya adalah jernih, maksudnya tak ada warna lah. Bau dia bau alkohol lah. Saya pun tak sure bau alkohol tu macam mana. Sebab saya jarang bau kan. So kamu mungkin pernah bau lah bau alkohol tu macam mana. Mungkin macam bau hand sanitizer tu lah kot. Bau apa? Tengik ke kita panggil. Kita tengok soalan dia. Apakah hasil tindak balas yang mengubahkan air kapur menjadi keruh? So ini adalah yang seperti yang saya kata tadi, kalau ada karbon dioksida, ada dioksida, kalau ada karbon dioksida, maksudnya air kapur ini akan bertukar menjadi keruh. So apakah hasil tindak balas? Karbon dioksida lah. Jawapannya adalah karbon dioksida. Apakah tujuan menjalankan proses penyulingan dalam aktiviti ini? Proses penyulingan ini adalah untuk mendapatkan hasil iaitu etanol. Atau alkohol lah. Untuk mendapat alkohol yang pure. Pure bahasa Melayu apa? Asli. Apa yang kita nak adalah kita nak dapatkan alkohol yang pure. Alkohol yang tulen. Tulen. Untuk mendapatkan alkohol ataupun etanol tulen. Maksudnya kat sini, tiada bahan lain macam air dalam alkohol tu lah. Itu tujuan proses penyulingan. Apa-apa saja proses kalau ada penyulingan, maksudnya kita nak dapatkan something yang tulen. Kita nak dapatkan something yang tulen. Apa-apa sahaja. Nombor 3. Apakah prinsip digunakan untuk menghasilkan etanol daripada hasil penapaian melalui proses kaedah penyulingan. Ini saya cakap tadi itulah. Etanol mempunyai takat didih yang rendah. Etanol mempunyai takat didih yang rendah menyebabkan, saya katalah, dia akan meruap dulu. So dia akan meruap dulu. Bila masuk dalam kondenser Liebig, dia akan terkondensasi. Ini jawapan dia lah. Ini adalah jawapan untuk 3 soalan ini. Tak perlu tulis lah. Kita akan buat praktis formatif macam biasa. Ini adalah sifat fizik dan sifat kimia. Sifat fizik, ini adalah sifat fizikal dia lah yang kamu boleh nampak. Biasanya sifat fizik ni, bila kita bercakap tentang sifat fizik, maksudnya ini yang kita boleh nampak. Kalau kita bercakap tentang sifat kimia, biasanya ini adalah tindak balas kimia. Maksudnya eksperimen yang melibatkan kimia lah. Nak bakar ke, nak apa-apalah. Tapi biasanya kita akan bakar lah selalunya lah. Tapi yang ni kita tengok nanti macam mana. So, ini adalah sifat fizik alkohol iaitu tidak berwarna, cair pada suhu bilik, mempunyai bau yang tersendiri. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Ini maksudnya kita tengok hari tu. Met at 3 apa 3 tu ya? 4 boot pen hex. 3 apa? Lupa saya. Metana, etan, met, eta. Ya, saya tengok. Jadi sebab tu saya kata penting kamu hafal yang ni. Propana. So pentingnya kamu hafal yang ni. Met, et, prop, boot, met, pent, hex. So itu maksud dia yang tadi kat bawah ni. Atas. Prop. So, hanya untuk alkohol tambah anol.
anol. So kita ada metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol dan heksanol. Okay. So ayat kat sini kata takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat, jadi semakin menuruni ni, okay, takat didih akan bertambah. Okay, maksudnya etanol tadi saya cakap 78 darjah Celsius kan, so propanol mungkin 80 darjah Celsius. Okay. Butanol mungkin 82 darjah Celsius. Ini mungkin ya. Okay. Metanol kita mungkin 76 darjah Celsius lah sebab dia ada satu karbon saja. Okay. Itu masuk dia lah yang ayat ini. Okay. Itu masuk ayat yang ini. Okay. Takat didih meningkat. Okay. So makin lama takat didih makin meningkat. Semakin banyak bilangan karbon. Keterlarutan dalam air berkurang. Okay. Apabila bilangan atom karbon meningkat. Okay. Maksudnya kat sini heksanol, okay, sukar larut dalam air. Tapi metanol mudah larut. Okay, metanol mudahlah larut. Kenapa? Sebab bilangan karbon dia adalah 1. Heksanol bilangan karbon dia adalah 6. Jadi susah nak larut lah. Yang sedia ayat kat sini cakap. Keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Jadi semakin banyak atom karbon, okay, semakin berkurang dia punya keterlarutan dia. Okay, dia sukar nak melarut. Okay, kita tengok kat sini. Boleh yang ni? Okay, boleh ke? Penamaan satu. Oh ya, terkejut saya ada Cikgu Nora Shikin kat sini tiba-tiba. Okay, kenapa dia masuk? Passport check kot. Okay, so Cikgu Fendi saja nak tengok siapa yang join. 3 orang saja malangnya ya. Tapi aku ada add seorang lagi budak, Anderson. Tak tahulah masuk ke tidak nanti. Oh, yang hari tu kata boleh pula. Sampai dapat duit 100 suruh boleh masuk grup. Dah kena maki. Nanti kita cerita. Sebab saya membawa kat sini. Okay, teruskan. Bye. Okay, bye. Okay, so boleh ke kelas? Okay, penamaan satu hal kamu kena hafal. Okay, saya macam saya tadi pun saya terlupa yang prop tadi. Okay, so kamu kena hafal lah. Okay, dan juga kamu kena faham yang semakin bertambah bilangan karbon. Okay, semakin bertambah bilangan karbon. Okay, so keterlarutannya akan berkurang. Maksudnya dia akan jadi semakin sukar untuk larut. Okay, dan juga dalam pada yang masa yang sama, takat didih dia akan bertambah. Okay. So, seterusnya kita tengok kat sini. Ini adalah sifat kimia. Okay, ini adalah sifat kimia. Okay, sorry, bukan sifat kimia lah. Dia kata kat sini nak kaji sifat fizik dengan sifat kimia etanol. Okay, so tengok bahan dia adalah etanol, asid etanoik, asid sulfurik pekat, air kapur. Okay, nampak air kapur ni confirm. Mesti ada kaitan dengan gas karbon dioksida. Okay, kebiasaannya lah. Nanti kita tengoklah kat sini apa dia fungsi air kapur. Kertas kobalt klorida kontang, okay, mancis dan air. Okay, tabung didih, silinder penyukat, saluran penghantar, penitis, piring sejat, penyepit, corong turas, bika, tabung uji, kaki letok, tiup penyambung dan penunung Bunsen. Okay, so pertama kita tengok sini adalah sifat fizik etanol. So senang saja. Dah dapat etanol, dia suruh kita tengok warna, keadaan jirim dalam suhu bilik. So keadaan jirim itu pepejah cecair gas lah. So tadi dah bagi tahu ke atas. Okay, keadaan jirim kalau pada suhu bilik adalah cecair. Okay, bau dia macam mana? Okay, alkohol tak silap saya, bau dia macam tengik sikit. Tengik. Dan juga keterlarutan dalam air. So sepatutnya alkohol etanol, okay, mudah larut dalam air lah sebab dia hanya ada 2 karbon saja. Okay, dia hanya ada 2 unsur karbon saja. Okay, ini adalah sifat fizik. Okay, tindak balas pembakaran. Okay, tindak balas pembakaran ini adalah sifat kimia lah. Ini adalah sifat kimia. Okay, sebab dia melibatkan tindak balas. Saya cakap tadi kalau tindak balas, okay, maksudnya itu adalah sifat kimia dia lah. Okay. Dia kata kat sini, sukat 2 cm etanol dengan menggunakan silinder penyukat dan tuang ke dalam sebuah piring sejat. Okay, inilah susunan radas dia kat ni, Raja 515. Okay, kemudian
Nyalakan etanol dalam piring sejat. So, kamu nyalakan. Maksudnya kamu nyala tu maksudnya kamu letak api lah. Okay. Kamu kena tahu juga ya, etanol ini adalah bahan mudah bakar. Okay, alkohol adalah bahan yang mudah bakar. Perhatikan dan catat warna nyalaan yang terhasil. So, tengoklah warna nyalaan ni warna apa. Okay. Saya tak sure lah sama ada gambar ini adalah yang betul atau tidak. So, tengok adakah api dia warna merah atau adakah apinya warna biru. Okay, uji gas yang terbebas dengan air kapur. Okay. Kalau kamu uji gas itu, kalau air kapur itu menjadi keruh, so memang gas karbon dioksida lah. Okey. Uji titisan cecair yang terbentuk pada corong turas dengan kertas kobalt korida kontang. Uji titisan cecair terbentuk pada corong turas. So kat sini akan ada cecair lah. Okey, akan ada cecair. So isi dengan kobalt korida kontang. Kalau tak silap saya, pembakaran alkohol akan menghasilkan, saya akan cek balik ni. Betul lah. Pembakaran alkohol, okay, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida, okay, dan juga air. Jadi, apa yang terhasil kat sini, air kapur ini akan jadi keruh lah. Sebab adanya gas karbon dioksida. Okay, manakala titisan air yang kat sini, ini adalah titisan air lah. Okay, memang titisan air. Okay. Okay, sekarang kita tengok tindak balas pengesteran. Okey, tindak balas pengesteran. Ini pun sama, adalah sifat kimia. Okey, sebab ianya adalah tindak balas. Okey, ester. Pengesteran maksudnya kat sini dia nak menghasilkan ester. Okey. In case kamu tak tahu apa itu ester, okey, ester ni, okey, kadang-kadang ada dalam sekeliling kamu. Okey, kadang-kadang ada kamu, mungkin ada dalam peti ais kamu. Okey, apa itu ester? Ester ini adalah satu bahan kimia, okey, yang selamatlah. Okey, yang baunya adalah wangi. Okey, baunya adalah wangi. Okey, senang cerita. Bau wangi citrus ke apa daripada buah oren ke, buah apple ke, apa-apa jenis buah, buah pisang. Okey, bau itu sebenarnya datang daripada ester. Okay, bau itu datang daripada ester. Bau wangi yang datang daripada buah itu adalah ester. Okay, lain buah, lain dia punya esternya lah. Okay, lain buah, lain ester dia. Okay, so kita tengok dekat sini. Sukat 2 cm etanol. So, etanol ini adalah alkohol. Okay, dan 2 cm asid etanoik. Okay, asid etanoik ini, okay, kalau kamu nampak kat sini, ada nampak eta kan. So, maksud et kat sini kan. So, ini maksudnya 2 karbon jugalah. Okay. Asid etanoik ini adalah salah satu contoh kita panggil sebagai asid karbosilik. So, dia ada asid etanoik, dia ada asid metanoik, dia ada asid propanoik, butanoik. Yang penting mesti ada perkataan asid dengan oik kat belakang ni. Bunyi macam babi tu, oik. Okay. Dengan menggunakan sinar penyukat. So, dicampurkan 2 cm padu etanol dengan asid etanoik. Okay. Dan masukkan kedua bahan dalam sebuah tabung, uji. Kemudian kita goncangkan. Okay, macam inilah. Okay, kita nampak kat sini dia ada etanol dia letak dalam tabung uji, kemudian dituang asid etanoik. Okay, kemudian apa dia buat? Dia goncang-goncangkan lah. Lepas tu apa dia buat? Dia titiskan 5 titis asid sulfurik pekat. Okay, asid sulfurik pekat. So, disebabkan asid sulfurik ini adalah asid sulfurik pekat, jadi kamu kena buat eksperimen ni di dalam kebok wasap lah. Okay, kebok wasap. Sebab bahaya asid sulfurik pekat ni. Okay, dan masukkan 5 titis, kamu goncangkan. Lepas kamu goncangkan, kamu panaskan. Okay, kamu panaskan campuran tadi. Kemudian, tuang hasil campuran di dalam sebuah bika berisi air. Okay, perhatikan dan catat ciri-ciri hasil yang terbentuk. So, lepas panaskan, kamu tuang dalam air. Okay. Fizik, ini adalah pembakaran. Okay, ini adalah tindak balas pengesteran. Okay, bau hasil. Oh, kita tengok dulu apa yang terhasil dekat yang lain. Okay, so apakah yang dihasilkan oleh tindak balas pembakaran alkohol? Okay, ini adalah yang saya cakap tadi lah. Air,
dan karbon dioksida. Okay. Apa sahaja yang melibatkan pembakaran, dia akan masukkan air dengan karbon dioksida. Okay, itu syllabus kamu lah. Apakah yang dihasilkan dalam tindak balas antara etanol dan asid etanoik? Okay, inilah kita panggil sebagai ester tadi. Okay. Apa yang terhasil dalam tindak balas etanol dengan asid etanoik? So, itu adalah ester. Okay. Apakah sifat fizik yang hasil tindak balas antara etanol dengan antara etanol dengan asid etanoik? So, dia dah sifat fizikal dia lah. Okay. Ester, sebut je ester, confirm. Mesti wangi. Okay, lain kamu tak payah susah nak hafal lah. Kalau ester mesti bau wangi. Okay. So, apakah fungsi asid sulfurik pekat dengan kalsium klorida? Apa ni asid klorida? Apakah asid sulfurik pekat dalam proses pengesteran? So, ini asid sulfurik pekat ini berfungsi sebagai mangkin. Okay, ingat balik dalam bab 4 kita ada belajar. Okay, mangkin ini terlibat dalam proses, okay, tapi dia tidak akan masuk campur dalam hasil akhir lah. Hasil tindak balas dia tidak akan terlibat. Okay, macam kalau kamu ingat lagi saya cakap A tambah B, okay, kemudian kamu tambah C, C ini adalah mangkin. Kamu ingat lagi lah. Okay, tengah-tengah itu dia akan buat A ada ikatan dengan B, ada ikatan dengan C. Okay, kemudian last A akan ikat dengan B di mana mangkin tadi akan keluar balik. Okay, mangkin ni kamu nampak dia tambah. Okay, dia akan keluar balik. Dia tidak akan jadi hasil tindak balas kat sini. Okay, tindak balas dia contohnya kat sini, ester kita nak gabungkan asid etanoik dengan etanol. Okay, yang bukan asid etanoik dengan etanol saja, kita tak nak libatkan mangkin. Okay, mangkin ini hanya fungsinya untuk meningkatkan kadar tindak balas. Jadi eksperimen ini boleh tamat dengan lebih cepat lah. Okay. So, kita tengok kat sini kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Okay. Alkohol, yang pertama adalah bahan api. Okay. Alkohol merupakan bahan api yang baik kerana persebatan karbon organik ini mudah terbakar. Nyalaannya berwarna biru. Okay. Dah nampak dah jawapan dia. Pembakarannya yang lengkap serta bersih tanpa jelaga. Okay. Apa itu jelaga? Okay. Kalau kamu perasan, kalau kamu bakar something, kamu akan nampak yang asap hitam tu kan? Bila bakar ada asap hitam tu kan? So, asap hitam tu lah kita panggil sebagai jelaga. Okay. Banyak jelaga, tak baik lah. Okay. Banyak jelaga itu tidak baik. Okay. So, alkohol ini pembakarannya adalah pembakaran yang bersih. Tidak menghasilkan jelaga. Maksudnya, kamu tak akan nampak asap hitam tu keluar. Okay. Kamu tak akan nampak ada asap hitam bila kamu bakar alkohol. Okay. Kalau alkohol itu betul-betul pure, betul-betul tulen, dia tidak akan menghasilkan jelaga lah. Contohnya, alkohol digunakan sebagai bahan api bio untuk kenderaan bermotor di Filipina. Okay. Perubatan. Alkohol digunakan sebagai antiseptik, okay, ini ataupun disinfektan untuk membunuh mikroorganisma. Okay. Sebagai contoh paling senang, bila kamu nak kena suntik. Sebab kamu tak kena suntik vaksin, so saya tak sure lah bila last kali kamu kena suntik. So, bila nak kena suntik, kamu akan perasan yang nurse ke doktor ke akan sapu macam something yang sejuk. Bila kena kat kamu rasa sejuk je. So, itu adalah alkohol lah. Okay, itu adalah alkohol. Okay, untuk membunuh mikroorganisma kiranya bila cucuk, bila kulit kamu tu dah disinfektan, okay, kan bila doktor nak cucuk dekat kamu, so tak adalah bakteria yang ada dekat kulit tu masuk dalam badan kamu sebab semua sudah mati. Okay. Kosmetik. Okay, kosmetik alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan juga gencu. Okay. Alkohol ni kita guna sebagai pelarut lah. Okay. Kita tahu dalam minyak wangi tu ada macam-macam lagi campuran kan. Campuran itu mungkin tidak boleh dilarutkan. So, kita akan guna alkohol untuk kita larutkan. Okay. Alkohol dari segi industri, alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik. Okey, so kena tahulah. Alkohol melarutkan bahan organik. Ya, bahan organik ni bahan semula jadilah. Yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan juga makanan.
Alkohol juga merupakan bahan tidak kosmetik, cat dan sebagainya. Etanadiol, etanadiol pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. So tadi kita belajar etanol. Etanol tu macam ini punya rupa. Dia ada OH, yang lain H, 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 H. Okay. Kalau etanadiol, so masih lagi 2 karbon. Okay. Bezanya OH dia ada 2. Mana OH lah kamu letak mana OH dia. Okay, nampak sini ada 2 OH. Okay, so ini kita panggil sebagai diol lah. Di ni sama macam gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida kan kita tulis macam ni, CO2. So di itu merujuk kepada 2. So sama lah kat sini ada 2 OH. So kita panggil sebagai diol lah. Okay, ini yang kesan buruk je lah. Kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan. So pengambilan alkohol itu tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah apabila dia kalau kamu ambil secara berlebihan. Sebab itulah kita tidak digalakkan sebenarnya untuk mengambil alkohol sepatutnya lah. Pengambilan alkohol secara berlebihan akan menyebabkan ketagihan. Ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat serta perbuatan jenayah. Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pemanduan secara bahaya dan juga pergaduhan. Biasa kot. Saya rasa kamu tak menghadapi situasi macam ini. Ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan akan menyebabkan kecacatan. So, siapa-siapa yang mengandung janganlah ambil alkohol. Kalau kamu ketagih pun belajar untuk lawan. Sebab dia akan menyebabkan sindrom fatal alkohol. Bila cakap pasal fatal ini selalunya bahayalah. Bayi dengan sindrom fatal alkohol mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang bantut. Maksud ini semua kita tak nak. Benda yang kita tak nak kalau terjadi pada anak kita, bayi kita. Kita nak anak itu membesar dengan normal. Jadi kalau kamu ambil alkohol secara berlebihan semasa kamu mengandung, so otaknya menjadi kecil, muka tidak normal dan pertumbuhan terbantu, pendek saja. So ini adalah contoh organ badan dan juga kesan dia. Otak, kerosakan sel otak, koordinasi dalam sistem saraf terjejas yang ini menyebabkan yang kalau orang mabuk jalan tak tentu, jalan jalan macam orang mabuk, ke sana ke sini, tak straight, menyebabkan inilah menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. So sebab itulah orang yang mabuk bahaya untuk driving. Mata, penglihatan akan menjadi kabur. Peparu, kadar pernafasan dia akan meningkat. Jantung, kadar degupan jantung meningkat, tekanan darah tinggi. Ini bahayalah. Ini biasa kita dengarlah bahaya. Biasanya dia menyebabkan mati. Perut, kerengsangan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Maksudnya pendarahan pada dinding perut dan juga ulcer. Ulcer ni biasa mungkin kamu biasa kena kat apa kita panggil? Mulut. Ulcer yang macam apa kita panggil lah. Saya tak ingat kamu, tak sure kamu panggil apa. Yang macam kalau ulcer kat bibir kamu tu biasanya kamu nampak kat bibir kamu tiba-tiba ada warna putih. Dan sakit. Itu ada ulcer lah. Untuk hati, biasanya kalau kita cakap pasal alkohol, biasanya memang kita cakap pasal hati lah. Kerosakan sel hati mati dan mengeras, sirosis dan kanser hati. Biasanya kalau soalan exam SPM, biasanya kalau bercerita tentang alkohol, selalunya memang dia akan tanya pasal hati. Kat sini kita kata hati kamu akan jadi keras. Bukan hati keras degil, bukan degil. Hati kamu technically memang keras. Keras macam batu. So bila hati tu dah keras, so hati kamu tak boleh berfungsi lah. Itu dah bahayanya. Kemudian kita ada ginjal. Pengosongan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Bahan buangan tu alkohol lah. Pundi kencing, pembuangan air kencing yang lebih kerap. So kalau dulu KBSM memang biasa dia akan fokus pada hati. Memang selalunya dia akan fokus pada hati. Tapi untuk kamu KSSM saya tak sure lah yang lainnya macam mana. So kita tengok sini. Praktis formatif 5.3.
Satu, apakah alkohol? So, jawapannya adalah alkohol adalah sebatian karbon yang mengandungi karbon yang mengandungi unsur hidrogen, karbon dan oksigen. Okey, sebatan karbon yang mengandungi unsur hidrogen, karbon dan oksigen. Ataupun kalau in case lah kamu tak tahu, hentam saja. Tak payah sebut karbon ni pun tak apa. Kamu sebut sebatan yang mengandungi unsur hidrogen, karbon dan oksigen. Okey. So, itu adalah definisi alkohol. Kalau soalan tanya apakah itu alkohol, ini jawapan kamu lah. Okey. Bagaimanakah alkohol disediakan? So, alkohol disediakan dengan proses penapaian. Okey. Okey, proses penapaian. Okey, nombor 3. Boleh ke saya laju sangat? Boleh ya. So, ini kalau nak pendek lah. Kalau pendek, bagaimanakah alkohol disediakan melalui proses penapaian. Okay. Kalau nak panjang, kamu ceritalah. Okay. Melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi kanji atau glukosa. Okay. Saya ulang proses penapaian melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji. Okey, mengandungi glukosa atau kanji. Kita jawapan panjang dia lah, jawapan pendeknya penapaian. Okey. Jawapan bagaimana alkohol disediakan ni, kamu tengok markah. Kalau satu je, so penapaian lah. Kalau dua markah, so kena cerita lah penapaian apa. Apa dengan apa. Okey. Nombor 3, apakah tujuan penyulingan dalam proses penyediaan alkohol melalui penapaian glukosa? So kat sini kita saya dah jawab tadi, untuk mendapatkan alkohol tulen. Okey, untuk mendapatkan alkohol tulen. Okey. Untuk mendapatkan alkohol tulen. Okey. Nombor 4, nyatakan 2 kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Okey, macam-macam ada. Kamu ambil saja mana-mana yang dekat atas ni tadilah. Mana tadi? Ni atas ni. Okey, mana-mana. Tapi kamu jangan jawab bahan api, perubatan, jangan jawab. Kamu cakaplah sebagai antiseptik, sebagai disinfektan. Okey, sebagai pelarut, jangan jawab kosmetik, perubatan, bahan api, industri, jangan jawab yang itu. Okey, yang kamu jawab ni salah lah. So, kalau dalam bahan api, so apa? Sebagai apa? Untuk apa? Kalau bahan api, bio. Kalau perubatan, antiseptik, disinfektan. Alkohol, kosmetik pula sebagai pelarut. Okey, dan seterusnya lah. Yang industri ni pelarut pun boleh. Okey, last sekali nombor 5. Okey, nyatakan mengapakah memandu dalam keadaan mabuk yang disebabkan oleh pengambilan alkohol secara berlebihan adalah suatu kesalahan lalu lintas yang serius. Okey. Senang je. Ini pun kamu rasa kamu boleh jawab. Okey, boleh menyebabkan kematian. Okey, menyebabkan kematian. Dan jika berlaku kemalangan. Okey, menyebabkan kematian jika berlaku kemalangan. Okey. So, bila berlaku kemalangan juga, okey. Dan pada masa yang sama, kamu akan menyusahkanlah. Okey, membahayakan. Okey, kamu akan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Pengguna jalan raya yang lain. Okay.
So, ini saja. So, praktis formatif 5.3 ini sila tulis dalam buku, tulis soalan, tulis jawapan, jawablah. Okay, saya dah bincangkan jawapan untuk semuanya. So, kamu just salin semula dalam buku kamu sahaja. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, so ini saja untuk hari ini. Okay, kamu boleh on camera lah. Untuk tujuan saya rakam, untuk tujuan tangkap gambar.